Ni yang kita nak cerita ni. Tuan sekalian. Jadi Imam Mahdi ni ramai orang mengaku Imam Mahdi palsu sangat banyak. Saya pernah buka YouTube dan tengok Imam Mahdi dalam majlis Dr. Zakir Naik ke ataupun anak murid dia, tiba-tiba bangun seorang Imam Mahdi. Kan dia pun mengaku. Biasa banyak tuan-tuan dalam sejarah Islam 1200 tahun ni, ratusan yang mengaku. Di Malaysia ada tak Imam Mahdi? Di Malaysia Nabi ada lah, Rasul, Tuhan, hantu. Jadi Imam Mahdi ni belum, orang Malaysia tak sampai lagi, tak ada maklumat rasanya. Sebab tu tak mengaku lagi. Nak mengaku Nabi Isa susah. Sebab Nabi Isa ni dia duduk di langit kedua. Orang tanya langit kedua ada apa? Sebab tu jarang mengaku Nabi Isa tuan. Tapi Imam Mahdi ramai. Jadi bila yang berceramah malam tu, anak murid Dr. Zakir, saya tak silap saya, yang berceramah malam tu, bangun Imam Mahdi tiruan ni. Kemudian dia tak cakap banyak lah. Yang ceramah malam tu kata, apa bukti kamu Imam Mahdi? Satu je lah dia minta. Dia kata Imam Mahdi ni boleh cakap Arab. Jam lah, sebab orang tu orang India kan yang mengaku tu. Dia pun jawab, dia kata saya boleh. Waktu tu saya pun dengar lagi dia cakap Arab sungguh jenuh. Bila dia kata saya boleh, dia pun terus cakap Arab. Dia kata Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dia baca Fatihah sampai habis kan. Dia kata inilah bahasa Arab saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagi sesiapa yang mengkaji hadis Imam Mahdi, maka dia akan melihat di sana ada beberapa belas kriteria panjang untuk mengaku sebagai Imam Mahdi. Tak cukup salah satu, maka tak boleh untuk mengaku sebagai Al-Imamul Mahdi. Yang pertama, dia mesti dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Satu surau tak boleh mengaku dah ni kan. Kemaman lahir di Kuantan, di Sungai Petani, lagi jam kan. Mesti Madinah. Habis takat tu syarat pertama, jam dah. Hadis yang saya beritahu ni semua hadis sahih dan hasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia mesti lelaki. Makcik-makcik, ibu-ibu lagilah. Nak sesat ke macam mana ke, nak mengaku, bagi lepas syarat pertama dulu, lelaki. Yang kedua, dilahirkan di Madinah kan, mesti kena lahir Madinah. Yang ketiga, mestilah namanya Muhammad, seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata yuwati usmuhu ismi wasmu abihi isma abi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud. Kata Rasulullah, nama lelaki itu, pemimpin itu yang akan menyelamatkan umat Islam ketika itu, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, iaitu nama dia mesti Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Mahdi itu gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi gelaran kat dia. Syarat yang keempat ialah dia mesti dibai'ah di Makkah Al-Mukarramah. Ni syarat yang keempat. Ni akan berlaku tuan Dia mesti dibai'ah di Makkah Al-Mukarramah, di hadapan Kaabah. Kalau dalam Tesco pula duk bai'ah lagi jauh sangat lah tu kan. Depan kedai makan pula. Dia mesti depan Kaabah, di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Di antara rukun dan maqam. Rukun hujung tu lah, Hajar Aswad. Rukun tu Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di situ dia akan dibai'ah. Bai'ah ini di apa?
Dia akan dibai'ah, maksudnya macam ni. Orang akan pergi dekat dia, kami menyokong kamu dan melantik kamu sebagai pemimpin umat Islam, dan kami akan memberikan seluruh ketaatan dan wala kami kepada kamu. Itu bai'ah. Maksudnya itulah yang akan dilakukan oleh orang Islam ketika itu kepada Imam Mahdi di hadapan Kaabah, di antara maqam dan juga Hajar Aswad di situ. Dan disebutkan dalam hadis dhaif bahawasanya antara yang terawal yang menentukan bahawa pemuda itu ialah Imam Mahdi ialah ulama-ulama daripada Syam. Ni kehebatan bumi Syam kan. Ulama-ulama daripada Syam dan ulama-ulama daripada Iraq. Ratusan ulama-ulama ini akan pergi kepada Al-Imamul Mahdi, dan dia akan dibai'ah dalam keadaan wahwa karih, dalam keadaan dia tidak mahukan jawatan itu. Pelik ke tak pelik? Tak pelik lah. Sebab memang orang soleh dia tak gila jawatan. Yang berebut jawatan, yang melobi-lobi ni sampai bergaduh-gaduh ni orang hak gila dunia. Jawatan bukan benda mudah. Nabi nasihatkan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dhar, wahai Abu Dhar, jawatan ini satu benda yang akan diakhiri dengan penyesalan, kerana dia adalah tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah di hari kiamat. Dengan sebab itu sahabat berlari-lari daripada jawatan, bersumpah-sumpah untuk tolak jawatan. Walaupun jawatan ketika itu tambahan pula pada zaman Sayyidina Umar, Uthman dan Ali, yang mana hampir 1/4 dunia di bawah kerajaan Islam. Bukan perintah Malaysia. 1/4 dunia. Tuan-tuan bayang kekayaan waktu tu. Kekayaan. Bagaimana tentera Islam memindahkan kekayaan kerajaan Rom ke Madinah. Kekayaan kerajaan Rom ketika Rom jatuh setelah berperang dengan tentera Islam, pindah kekayaan mai Madinah. Sebentuk cincin yang tertinggal dalam poket pejuang Islam, sebentuk itu dikembalikan kerana tingginya amanah orang Islam ketika itu. Padahal kalau diambil sebentuk tu, ada berapa ratus ribu bentuk cincin emas lagi. Kekayaan kerajaan terbesar dunia ketika itu. Subhanallah. Jadi Al-Imamul Mahdi ni dia akan dibai'ah di Makkah Al-Mukarramah, dan ketika itu umurnya, ini yang seterusnya, di antara 30 hingga 40 tahun. 67 jangan mengaku. Tak larat kat pedang dah. Orang kita dengan kencing manis, dengan angin, dengan macam-macam punya penyakit. Entah lah. Jadi 30-an hingga 40-an, mudahlah. Dia dah dilahirkan ke ustaz, dia macam orang biasa. Sampai masa dia akan dilahirkan oleh ibunya dan ayahnya bernama Abdullah. Membesar makan, bukan kata makhluk halus ke manusia. Dia membesar main apa semua, dan kemudian yuslihuhu Allahu fi lailah, kata Nabi. Ketika sampai masanya untuk dia dibai'ah, malam itu Allah mengubah keterampilannya, bukan rupa dia, mengubah daya kepimpinannya, mengubah kesolehannya. Dia jadi malam tu kita tak tahulah macam mana yang sebenar yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, tapi Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, yuslihuhu Allah fi lailah, semalam saja. Dia memang dah pemuda yang baik, pemuda yang beriman, pemuda yang bagus, keturunan Rasulullah SAW. Yang tu kriteria yang seterusnya. Mesti Ahlul Bait. Mesti Ahlul Bait. Tuan-tuan, Ahlul Bait ada tak zaman ni? Ada.
Sebab tu jaga-jaga dengan satu kumpulan di Malaysia ni yang membenci habaib. Ada tak di Malaysia? Ada. Yang tu bid'ah, yang ni bid'ah, tunjuk habaib, dia benci. Bid'ah kuat. Membid'ahkan orang, mensyirikkan amalan yang umat Islam buat. Kemudian apabila disebut habaib, dia benci. Boleh tengok video 3-4 orang kan, geng ni. Sedangkan habaib yang ada di Malaysia ni tuan-tuan, kesemuanya mempunyai susur galur. Sampailah sama ada ke Hasan ataupun Sayyidina Husain. Membenci Ahlul Bait di antara tanda nifaq, munafik. Bahaya kumpulan ni. Ustaz. Satu grup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia benci yang sesat, tak ada masalah. Okey. Jadi Al-Imamul Mahdi ini, Nabi sebut kepada Sayyidatuna Fatimah, Al-Mahdi itu daripada keturunanmu. Maksudnya Sayyidatuna Fatimah ada anak Hasan dan Husain. Maka Al-Imamul Mahdi dia mesti dari susur galur itu. Bukan boleh, tuan-tuan, bukan boleh mengaku. Saya nak mengaku saya Al-Hasani. Dia Anwar bin Ayub Al-Hasani. Kan? Hasani main mana ni? Kan, daripada keturunan mana, susur galur mana? Kan main daripada Cina. Kan? Dia nak mengaku tu, dia kena ada orang tahu ayah kamu siapa? Datuk kamu siapa? Naik ke atas, sebutkan. Maka pemegang silsilah nasab keturunan Rasulullah ni, mereka ada peta keluarga itu. Dan dia tak boleh bohong. Kalau kita nak mengaku Al-Husaini, ni Al-Husaini apa, duduk di Pakar, tak pernah keluar daripada Pakar. Mengaku Husaini apa, kenal keturunan dia 3 ke atas tu kenal. Maka nak mengaku ni benda berat. Habib-habib yang datang ke Malaysia ni setakat ini, alhamdulillah, kesemua nasab mereka tu ada pembuktiannya. Dia ada ulama yang pakar tentang nasab itu. Kalau mengaku, dia tanya, anak siapa? Anak sekian. Siapa nama ayah kepada ayah kamu? Sekian. Siapa nama? Dia boleh tahu. Kita tak boleh bohong. Di Mesir ada, di Syria ada, di Yaman ada yang pakar ni. Tak nak? Jadi Al-Imamul Mahdi ini adalah cucu cicit keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada Hasan ataupun Husain, itu khilaf di kalangan ulama. Kemudian tadi 30 hingga 40 umur dia kan, bukan 12 tahun, bukan 18 tahun. Tu banyak tu kriteria tu, 7 8 dah tu. Sebab itu ketika kita tahu kriteria seorang imam yang nak bergelar dengan nama Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, kalau satu orang tu mengaku, kita tanya 2-3 benda je daripada kriteria ni, dia tak lepas dah. 2-3 je daripada ni. Dan yang paling kuat kata para ulama untuk menentukan seorang itu al-imam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah di hari selepas daripada dia dibai'ah oleh kumpulan ulama daripada Syam dan kumpulan ulama daripada Iraq, kemudian umat Islam yang lain akan berbai'ah kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian mengetahui bahawa berita dia telah pun dibai'ah, imam itu telah pun dibai'ah di antara rukun dan maqam, maka hendaklah kalian mendatanginya. Fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji. Pergilah berbai'ah kepadanya walaupun terpaksa merangkak kata Rasulullah di dalam salji. Nabi nak bagi tahu walaupun susah. Sebagian ulama kata mungkin peristiwa bai'ah itu berlaku pada musim salji. Ada yang ulama setuju, ada tak setujulah. Jadi saya tak mau masuklah, banyak sangat khilaf. Kita ambil yang paling asas, Maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada saya dan kita semua, kita masih ada peluang untuk mendapatkan mati syahadah fi sabilillah. Nak bagi hati ni jinak mudah. Tuan-tuan, malam ni kalau lah esok kita dengar Imam Mahdi datang, dia di bai'ah. Berapa orang malam ni akan pergi, termasuk saya? Berapa orang yang akan pergi menyahut seruan Rasulullah, mendapatkan peluang hebat ni, duduk bersama dengan manusia yang paling warak dan paling takwa di atas muka bumi Allah, bersama-sama berjuang dan kemudian bersama-sama menikmati pemerintahan Islam ketika itu? Berapa orang yang sanggup pergi? Kalau esok, esok Ahad, esok Sabtu. Sabtu boleh lah Ustaz. Kalau kerja kan, esok kerja tak confirm lagi Ustaz. Nak kerja tak confirm lagi, macam mana nak pergi Ustaz? Soalan yang datang. Anak 6 orang Ustaz, semua sekolah lagi. Soalan tu akan datang. Kerana zaman kemunculan itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah seperti zaman yang kita hidup malam ni. Suasana kita pergi kerja, kita ada keluarga, kita ada anak, kita datang ke masjid, kita belajar, kita ada urusan. Suasana dan tuntutan iman beginilah waktu tu Imam Mahdi datang. Waktu itulah pakat tanya iman masing-masing, siapa yang akan pergi menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang? Sudah tentu tidak ramai. Pasti tidak ramai. Kerana pahala syahid itu besar, ganjaran syahid itu sangat besar. Sebab tu tak ramai akan berjaya untuk mendapatkan ganjaran syahid itu. Mesti tak ramai. Malam ni saja kita fikir, bukan sejam ni, yang seminit ni pun kita duk fikir macam-macam dah. Rumah tak habis lagi. Kereta dah lah baru keluar bulan lepas baru. Macam mana nak pergi, dia kata. Cucu seorang pun tak ada yang tengok lagi. Anak sulung baru masuk universiti. Macam mana nak pergi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, persoalan kekeluargaan, perniagaan, harta, itulah juga yang bermain di fikiran seluruh syuhada yang berkorban pada jalan Allah 1400 tahun ni. Tetapi mereka berjaya untuk menepis ke semua persoalan itu dan akhirnya berjuang menyertai peperangan sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah pada zaman Sultan Muhammad Fatih dan sebagainya. Mereka juga punya anak, mereka juga punya pekerjaan, mereka juga punya kehidupan sama seperti kita, bahkan mereka lebih sukar kehidupan mereka daripada hidup kita yang serba moden ni. Tuan-tuan, dengan sebab itu syahadah ini untuk membiarkan dia bertapak dalam hati kita, mesti dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Nabi kata, sesiapa yang selalu memohon kepada Allah dan berazam kepada Allah, tiap-tiap hari minta, setiap hari berazam untuk mendapatkan syahadah, Nabi kata Allah akan memberikannya kedudukan itu sekalipun dia mati di atas katilnya. Tuhan bagi dia mudah. Dengar nak mati syahid, dengar nak berjihad, hatinya mudah. Tapi kalau tak pernah terlintas dalam kepala otak, cuma duk fikir macam mana nak bayar hutang, dalam kepala otak nak daftar anak ke mana, dalam kepala otak bulan depan punya cuti nak pi ke mana, dalam kepala otak nak berniaga apa pula, satu lagi nak buka perniagaan di mana, tak pernah terlintas untuk syahadah, untuk jihad. Datang masanya muncul Al-Imamul Mahdi, maka ketika itu mustahil untuk dia pergi ke sana. Mustahil. Dia memang takkan terlintas pun untuk pergi. Orang bagi tahu ni, orang bagi tahu.
Waktu itu semua syarat telah pun ada pada lelaki. Contohnya, pada lelaki itu yang sedang mengaku bahawa dirinya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, para ulama kesemuanya telah berhimpun di kelilingnya, di Makkahul Mukarramah, di bai'ah di hadapan Kaabah. Sampai ni berita kita. Macam mana ni? Tangan duk cedok cakotiau. Macam mana nak pergi ni? Nak bawa ubat banyak mana? Dia fikir. Nak tinggal kat anak RM4. Tak apa, tak jadi ya. Semoga kalian memperolehi syahadah. Saya doakan. Dah yang tu. Hantar mesej. Rugi kita. Rugi. Nak dapat syurga zaman ni tuan-tuan. Zaman ini nak dapat syurga. Inilah peluangnya. Inilah peluangnya. Tuan-tuan tengok bila Nabi sebut tanda dekat, tanda-tanda bahawa dekat kemunculan Dajjal, tanda-tanda bahawa dekat kemunculan Mahdi, semua tanda tu dekat. Dah ada pun dalam masyarakat Islam. Tanda yang Nabi sebut, Nabi kata kalian nak tahu dekatnya kemunculan Mahdi, kalian nak tahu dekatnya kemunculan Dajjal, itu tandanya. Telah berlaku yang pertama, telah berlaku yang kedua, telah berlaku yang ketiga. Dengan jelas. Tak ada khilaf. Berlaku tanda itu, tidak ada khilaf di kalangan ulama akhir zaman yang menghuraikan hadis ini. Ulama tak khilaf, oh ini mungkin ni tak. Dia bila tanda tu dah berlaku, maka kita tak tahu nah secara tepat tahun berapa dan sebagainya, kita tak tahu. Cumanya kita dapat tahu bahawasanya ianya dekat. Kan? Dekat tu berapa? Wallahu a'lam. Itu jawapan yang paling selamat sekali.